Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan, rahsia Al-Quran terdapat dalam surah yang pertama, yakni Al-Fatihah. Dan antara penekanan besar yang ditekankan oleh surah yang pertama ini ialah tentang jalan yang lurus. Dalam ayat nomor 6 surah Al-Fatihah, Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Allah mendidik, mengajar umat tentang doa. Dan antara doa yang Allah ajar kepada kita, inilah doanya. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami siratal mustaqim. Ia bermaksud dalam hidup ini, bab siratal mustaqim maha penting. Tidak boleh kita perkecilkan, perlekehkan dan kesampingkan ia. Sebab itu Allah mahu kita bermohon dengan hati yang rendah agar Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk, bimbingan kepada kita supaya kompas hidup kita kompas yang betul, kompas yang sentiasa terletak di atas siratal mustaqim. Para ulama membincang panjang tentang siratal mustaqim, namun akhirnya ada kesepakatan tentang ini berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang begitu banyak sekali yang menunjukkan bahawa jalan yang lurus ialah agama Allah yang bernama Al-Islam. Maka seseorang yang tidak duduk di atas agama Al-Islam, dia tidak berada di jalan yang lurus. Dia berada di jalan yang bersimpang siur. Dia berada di jalan yang bengkang-bengkok, tapi tidak lurus. Yang lurus cuma satu, Al-Islam. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat nomor 7, Allah perincikan lagi tentang hal jalan yang lurus ini. Allah mengatakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu ialah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Itulah jalan yang kita pohonkan kepada Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan golongan yang al-maghdubu alaihim, bukan jalan golongan yang kau murkai ya Allah, dan bukan jalan golongan dhalin, dan bukan jalan golongan yang sesat. Bila kita membuka kitab-kitab tafsir, sebagai contoh kitab tafsir Imam Ibn Katsir, di sana dipaparkan hadis-hadis yang mentafsirkan maksud golongan yang dimurkai dan juga golongan yang sesat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini sahih. Dikaji semula oleh Syekh Al-Albani
Namun akhirnya Syekh Al-Albani juga mengesahkan hadis ini sahih. Hadis yang mengatakan bahawa golongan yang maghdubu alaihim, yang dimurkai oleh Allah itu ialah golongan Yahudi, dan golongan dhalin, golongan yang sesat itu ialah golongan Nasara ataupun Kristian. Golongan yang betul, yang lurus jalannya hanya satu, iaitu yang mengikut agama Allah, akidahnya, syariatnya, akhlaknya, iaitu agama Islam. Ini benda besar dalam kehidupan. Sebab itu ketika baru-baru ini ada isu tentang sebuah filem yang beredar di internet, antara konten isinya ialah tentang seorang anak yang dididik secara liberal oleh keluarganya. Disuruh dia mengkaji Bible, disuruh dia mengkaji Taurat, mengkaji kitab-kitab agama itu, agama ini termasuk agama Islam, dan kemudian kamu pilihlah mana satu agama yang kamu rasakan paling betul, ikut otak kamu, ambillah agama itu menjadi panduan kamu. Ini suatu kesesatan dalam pendidikan. Walaupun ia sebuah filem, tetapi paparannya salah. Sebab ia tidak menekankan tentang kepentingan berada di jalan yang lurus, tetapi dia seolah-olah menampakkan bahawa all religions are the same. Semua agama adalah sama. Yahudi, Nasara dan seumpamanya, semuanya sama. Sama dengan Islam. Kamu kajilah mana-mana agama yang kamu suka, kamu ikutlah mana-mana agama yang kamu suka, maka kamu sedang mengikut agama yang betul. Inilah pandangan liberal yang menyesatkan, yang sedang berlega di dunia pada hari ini. Dan jika umat Islam memaparkan benda yang seumpama itu, ia sebenarnya suatu kesesatan. Manusia seperti itu hilang akhlaknya kepada Allah. Hari ini akhlak semakin hilang, dan antara akhlak yang hilang ialah akhlak yang paling penting, yaitu beradab dan berakhlak kepada Allah. Bila kita berakhlak kepada Allah, kita patuh mengikut kehendak Allah. Kita buat filem mengikut kehendak Allah. Kita berbicara, berbual santai pun mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita, selera kita, nafsu kita. Who are we? Siapa kita sebenarnya? Kita berasal dari tanah yang hina. Tiba-tiba nak bercakap banyak tentang Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Pencipta. Selayaknya kita bercakap tentang Allah dan jalan yang Allah mahu kita ikuti, bukan kita menyamaratakan landasan yang Allah pilih, yang Allah mahu kita ikuti. Al-Islam, Siratul Mustaqim, kita samaratakannya dengan agama-agama sesat yang lain. Maka pembuat dan pembikin filem, guna kompas agama yang betul dalam pembikinan filem kamu itu. Jangan bawa fikrah yang liberal yang sesat, sebab ia mengundang padah yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Jika sikap kita mengatakan semua agama adalah sama, kita sebenarnya sudah jatuh sesat, sesesat-sesatnya. Tuan-tuan, hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan, tokoh Islam yang sebenar-benarnya tokoh hendak mendaulatkan fikrah Islam. Bayangkan apa yang telah berlaku pada suatu ketika di India pada abad 19. Ketika itu Barat, khususnya British, cuba untuk menguasai India, termasuk pemikiran manusia di sana, apatah lagi umat Islam. Maka dihantar missionaries, tokoh-tokoh dakwah mereka, untuk memutarbelitkan Islam dengan dibuat sebuah buku yang bertajuk Mizanul Haq. Mizanul Haq, karangan seorang Reverend Fonda, dan diedarkan di India. Buku bertajuk Mizanul Haq,
neraca yang betul. Padahal isi buku itu ialah tentang neraca yang tidak betul, menghuduhkan ajaran agama Islam, dikarang oleh Reverend Fonda. Maka tokoh Islam di India memang bimbangkan keadaan anak muda yang jahil, yang tidak faham Islam secara mendalam dan mendetail. Takut mereka terpengaruh kerana kebodohan dan kejahilan mereka sendiri. Dan tokoh Islam tidak memaki hamun orang-orang Kristian ini, sebab Islam mengajar kita untuk berhujah, bukan maki hamun. Tak selesai masalah, kutuk mereka, tak selesai masalah, puaslah diri anda dengan kutukan. Tapi the problem is still there, bro. Problem masih ada. Orang otaknya betul, perangainya tidak begitu. Dia nak berhujah. You bagi hujah, I bagi hujah. Maka pada tahun 1854 berlakulah debat yang besar di India. 1854 berlaku debat yang besar antara Syekh Rahmatullah Al-Kairanbi, ataupun Hamka memanggilnya sebagai Syekh Rahmatullah Al-Hindi, ataupun dalam buku beliau disebutkan nama beliau Syekh Rahmatullah Kairanbi. Dia berdebat secara terbuka dengan Reverend Fonda yang merupakan pengarang buku yang menyesatkan agama Islam, iaitu Mizanul Haq. Dan debat itu jelas menampakkan, dengan pengakuan Reverend Fonda sendiri, Bible sudah ada campur aduk oleh rekaan manusia. Beliau mengaku sendiri dalam debat yang terbuka itu, dan jelas sekali akhirnya menampakkan bahawa agama Islam, agama yang hak, memang agama Islam Siratul Mustaqim. Dan begitu hebatlah debat itu, sehingga tokoh-tokoh dunia meminta isi debat itu dibukukan. Dan alhamdulillah sudah pun dibukukan. Buku itu ada pun di tangan saya, tajuknya Izharul Haq, melawan kitab Mizanul Haq, lahirlah Izharul Haq. Dan isinya banyak dimanfaatkan oleh ulama yang semoga Allah merahmati beliau, iaitu Hamka, terutamanya dimuatkan dalam tafsir agung Hamka bernama Tafsir Al-Azhar. Kita nak daulatkan Islam, tiba-tiba ada pembikin filem nak mengatakan Islam dengan agama lain sama. Ini otak yang tidak betul. Sebab itu pada hari ini, tuan-tuan hadirin, terutamanya anak muda, Islam bukan tertegak hanya sekadar semangat, mata terbeliak, mulut ternganga, bersemangat, menjerit, terpekik. Islam bukan tertegak dengan itu. Pekiklah anda, keriaulah anda. Islam tak tertegak dengan itu. Islam tertegak dengan hujah. Islam tertegak dengan dalil. Islam tertegak dengan nas. Islam tertegak dengan ilmu. Islam tertegak dengan pengetahuan. Itulah yang perlu kita kuasai pada hari ini. Knowledge based on the Quran and the authentic traditions of Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, alaihi salatu wassalam. Islam tertegak dengan hujah. Seperti mana Syekh Rahmatullah Kairanbi berdebat dengan Reverend Fonda dengan hujah, menyebabkan dia terduduk, terdiam. Sebab jika Islam itu benar, hujahnya hebat. Tapi kalau otak tak tahu apa, memang duk kutuk orang tak habis-habis. Itu hal yang pertama yang tak saya sentuh. Yang kedua ialah tentang runtuhnya akhlak pada hari ini. Kita lihat tulisan-tulisan netizen di internet, rata-ratanya menampakkan akhlak semakin runtuh, semakin runtuh. Bukan hujah diutarakan. Jika tidak bersetuju, bukan hujah diutarakan untuk mengatakan dia tidak bersetuju.
Padahal boleh tidak setuju, tapi berikan hujah, tapi tidak. Diberikan kutukan, maki hamun. Ini tanda akhlak kita makin runtuh. Akhlak kita makin bodoh. Masuk Syaban, puasa rajin. Kutuk orang pun rajin. Padahal yang paling utama itu bukan puasa sunat you. Kalau kata bercakap tentang mengejar takwa, kata Umar Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, dia bukan you sembahyang rajin belah malam, rajin puasa sunat di sebelah siang, itu tanda takwa. Kata Khalifah Umar Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, itu bukan takwa. That is not takwa. Rajin puasa Syaban, Masya Allah, itu bukan takwa. Rajin sembahyang malam bertahajud, bagus, tapi itu bukan takwa. Takwa yang paling dasar, tinggal yang haram dulu. Apa makna puasa sunat tapi maki hamun orang? Yang haram dosa besar. Puasa sunat tak bawa makna apa ketika itu. Sebab takwa yang kita cari mesti bermula dengan benda dasar dulu. Tunaikan yang wajib, bukan utamakan yang sunat. Tinggalkan yang haram. First thing first. Benar Nabi SAW ketika seorang sahabat bertanya Nabi SAW, apakah perkara yang menyebabkan orang masuk surga? Apa perkara utama yang jika dilakukannya menjadi penyebab utama manusia masuk surga? Itu mafhum hadis, maksud hadis. Maka Nabi SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Penyebab utama manusia masuk syurga ialah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dalam hadis Muslim disebutkan tentang manusia yang muflis akhirat. Muflis akhirat. Siapa mereka? Yang datang di akhirat bawa pahala solat. Bukan orang tak solat. Orang solat. Bawa pahala solat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Ini orang buat amal, bawa pahala, tapi tak sempat ke syurga. Cuma dihumban masuk neraka terus. Sebab pada ketika yang sama kata Nabi SAW, wa syatama hadha, dia mati hamun si fulan. Wa qadhafa hadha, dia fitnah si fulan. Dia bunuh si fulan, dia pukul si fulan, dia ambil harta si fulan. Artinya rajin sembahyang, rajin puasa, rajin bagi sedekah, keluarkan zakat, bukan tak bagus, dapat pahala. Tapi pada ketika yang sama, andai kata akhlak kita tak bagus, menyebabkan kita rajin maki hamun, pahala-pahala kita itu pi ke orang lain. Pahala kita pi ke orang yang kita maki hamun. Pahala kita pi ke orang yang kita fitnahkan itu. Padahal pahala itu kita usaha lakukan, pi ke orang lain. Sampai akhirnya kita ketandusan pahala. Dan dipendekkan cerita, akhirnya kita yang rajin sembahyang, rajin puasa, rajin mengeluarkan zakat, tapi sampai di akhirat tak masuk surga, masuk neraka. Sebab pahala kita itu bukan untuk kita, untuk orang yang kita caci maki pada hari ini. Puasa Syaban rajin, dapat pahala, nak pergi ke orang lain. Sebab di malam nanti kita kutuk orang, nak pergi ke orang lain. Contoh. Sebab itu beragama ini dia ada landasannya. Dia mementingkan akhlak. Dan kita peringatkan juga pemimpin-pemimpin kat parlimen. Berakhlaklah kamu di atas sana di parlimen. Jangan kita di bawah marhain bercakap tentang akhlak, tapi kamu yang duduk di parlimen, kamu pula tiada akhlak. Menjadi contoh yang buruk tentang akhlak bagi rakyat di Malaysia. Pemimpin, jaga akhlak kamu.
dan kita orang biasa jaga akhlak kita. Semoga dengan itu semua kita berada di siratul mustaqim, kita berada di jalan yang lurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai mereka yang ada iman, laksanakanlah Islam secara total ataupun sepenuhnya dan jangan diikut langkah-langkah syaitan. Mereka kesemuanya merupakan musuh yang nyata bagimu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh fayaghfirul mustaghfirin wa ya najat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil hasyr. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.